menunjukkan graf fx. Okey, ya, jadi graf ni tengok graf. Okey, jadi dia kata nombor untuk 1A, nyatakan fungsi trigonometri bagi fx untuk 0 hingga 2 pi bagi x. Okey, jadi ni. Okey, jadi kita tengok graf ini fx, lepas tu 0 hingga 2 pi. So, bila dia kata nyatakan fungsi trigonometri ni, bermakna awak kena buat fx ini sama dengan apa dia? Graf ni bentuk apa, saya tanya? Ya, graf ini bentuk apa ni? Ni, cangkuk ni. Cangkuk ni namanya graf sin. So, fx ataupun awak sebut sin kan? Sin. Okey, kalau x sahaja, ini adalah satu color. Kalau satu x ni maknanya satu color. Tapi awak tengok ni, ini satu cangkuk. Dan ini cangkuk yang kedua. Jadi berapa cangkuk nak sampai 2 pi tu? 2 cangkuk. Jadi fx sama dengan sin 2x. Itu je. Kan? So depan ni tak payah apa-apa sebab dia memang bermula dengan kosong. Settle lah. Dah siap. Okey. Alright, itu untuk A. Okey, untuk B, buktikan bahawa 2 cotangent x sin kuasa 2x sama dengan fx itu. Okey, mula-mula sekali apa kita buat? Tulis dulu soalan dia. Okey, tengok Okey, tulis soalan dia. 2 cotangent x sin kuasa 2x sama dengan fx. Ramai yang takut sangat dengan soalan buktikan fungsi trigonometri. Jangan takut, awak layan je dia punya rumus-rumus tu. Okey. Alright, jadi sekarang ni fx kita adalah apa tadi awak dapat tadi fx? Ya, sin 2x kan? Okey, jadi masukkan 2 cotangent x sin kuasa 2x sama dengan sin 2x. Jadi, awak kena buktikan yang ini sama dengan tu. Faham tak? Okey, jadi kita buktikan. Jadi, cotangent tu kita guna, kita tukarlah. Kalau cotangent tu apa? Yang awak tahu kan apa dia? 1 per cotangent, 1 per tangent. Okey, selain daripada tu, 1 per tangent ni adalah sin per cos kan? Yang ni campak ni atas, dia jadi apa? Cos per sin. Jadi cotangent boleh dijadikan sebagai darab cos per sin. Cos apa? Kalau sini x lah. Nampak tak? Simple je. Okey, faham? Lepas tu tepi tu ada apa? Sin kuasa 2x. Dah settle. Okey, ni mesti ada yang tanya, kenapa pula cos ni campak kat atas? Jadi satu ni per ni adalah bahagi sin per cos. Bahagi tukar jadi darab cos per sin. Jadi satu darab cos per sin. Paling senang campak je yang paling bawah tu ke atas. Habis cerita. Okey, settle lah kat situ penerangannya. Okey, jadi kita jalan lagi. Simple je benda ni. Okey, ni sin kuasa 2. Sin kuasa 2 ni bermakna sin tu ada 2 kali. Faham tak? Sin. Jadi kita potong satu sin. Ni baki tinggal seketul lah sin dia. So dia akan jadi 2 cos x sin x. So ini macam kena je kan? So ini adalah sin 2x. Okey. Bila kita tengok rumus, kan, bila awak tengok rumus kan, awak nampak dia, cikgu rumus sin cos dulu. Awak terbalik sama je. Jadilah sin 2x. So terbukti tak? Terbukti. Berapa step je? 2 step je. Okey, mulalah cakap, senangnya cikgu buat. Kan? Jadi tak ada, sebenarnya benda ni memang senang. Awak cuma masukkan menggantikan sahaja, itu je. Okey, so settlekan B. Buktikan 2 cotangent x sin kuasa 2x sama dengan fx. So tulis itulah terbukti. Settle. Okey, seterusnya dengan melakar kembali graf atas tu. Okey, lepas tu dia kata, sekejap, tak nampak. Okey. Seterusnya dengan melakar kembali graf yang sama dalam darjah 1, lakarkan satu garis lurus yang sesuai. Okey, ni kebiasaannya memang dia memang anak beranak dia. Kalau keluar soalan fungsi trigonometri ni memang gitu. Sama ada awak kena lukis dia punya graf ataupun awak kena nyatakan apakah graf itu, atau lepas tu dia suruh buktikan, lepas tu dia suruh awak buat satu garis lurus. Nampak tak? Package. Dia memang macam tu. Jadi banyaklah berlatih benda ni. Jadi bila awak berlatih,
Tak ada masalah lah. Memang dah akan tahu. Oh, dia akan mesti buktikan. Lepas tu dia akan melukis. Kalau tak melukis, dia suruh nyatakan. Banyak yang dapat sebelum ni melukis. Sekarang dia suruh nyatakan pula fungsi trigonometri. Gitu je soalan dia. Pusing-pusing. Jangan takut. Buat banyak kali, banyak latihan mesti boleh buat. Baby pula. Okey, seterusnya dengan melakarkan graf tadi. Dia kata lakarkan satu garis lurus. Okey. So, kita tengok persamaan ni. 6 cotangent X sin kuasa 2X sama dengan 2 tolak 3X per 2 pi. Okey, kelas. Ini tadi macam ini. Betul tak? Tetapi ni 2, ni 6. Okey, jadi kalau 2 dengan 6 ni maknanya 2 darab 3 dapat 6 kan? Jadi 3 keluarkanlah. So, nak dapat 6, 2 balik. Betul tak? 3 darab 2, 6. Cotangent X sin 2X. Itu je. Sama dengan 2 tolak. Awak kan bila macam ni awak kena kaitkan. Lepas awak kena kaitkan, awak kena fikir. Dia kan macam saya cakap puzzle kan. Okey. Alamak ni 6 ni 2. Alah dah tak erti nak buat. Cikgu tak ajar jangan macam tu. Cuba fikir. Macam mana nak jadikan 6 darab 3. So kita try 3 kat luar. Tak ada salah kan konsep awak. So bila awak darab 3 darab 2 jadi 6. Nampak tak? Tak salah konsep. Awak boleh pusing-pusingkan solution janji dia punya konsep dia betul. Kalau salah tak boleh lah. Kalau lari konsep jangan. Kalau sama konsep okey. Maknanya bila awak kembang dapat balik. Okey. So 3 awak keluarkan. So nanti apa yang awak nampak 3 ni 2 cotangent X sin 2 ni kan? Mana tadi? Ni. Sama dengan fx kan? Fx awak tadi adalah sin 2x. Betul tak? So dia akan jadi 3 darab sin 2x sama dengan 2 tolak 3x per 2 pi. Nampak tak? Simple je kan? Okey, lepas tu nak buat apa lagi? Okey, sin 2x ni adalah apa? Adalah fx kan? Fx tu adalah y kan? Jangan tak tahu. Okey, jadi 3 fx tu y kan? Kan? Ni kan fx. Mana punya graf saya ke bawah pula ni? Kejap saya buat ni atas. Sebenarnya dah ada grafnya. Okey. Nampak tak graf tu? Jadi awak tengok graf awak fx dengan y tu samalah paksinya. Kan? Jadi 3 ni fx. Nampak tak? Okey. Sama dengan 2 tolak 3x per 2 pi. Layan je benda ni. Oh, kita nak fx je. Kita tak nak 3 ni. Kenapa? Sebab kita nak buat garis lurus kan. Y sama dengan. Betul tak? Jadi kita tinggalkan fx. So, apa jadi 3 ni darab? Bawa ke sebelah sana dia akan jadi bahagi. Ingat ada 2 benda ni. Jadi 2 per 3 bahagi 3 dengan 3x per 2 pi ni pun kena bahagi 3. Jangan pening letak bahagi banyak-banyak. Bila bahagi maknanya dia geng dengan orang bawah ni sama kan? So kita gabung lah darab 3 lah dengan dia tu. Jadi fx awak sama dengan 2 per 3 tolak 3 mati x per 2 pi. Nampak tak? Okey. Lepas tu dia suruh buat garis lurus kosong hingga 2 pi. Okey. Jadi apa kita buat? Awak buatlah kotak tu. Kalau tak nak buat kotak pun tak apa. Jadi mula-mula awak letak kosong. Awak letak 2 pi. Apa benda ni? Ini adalah x kan? Ini adalah fx. Betul tak? Okey. Gantikan x sama dengan kosong kat sini. Kosong bahagi 2 pi. Apa sahaja kosong bahagi dapat kosong kan? So, jadi tinggal apa? 2 per 3. Simple je. Okey, masukkan 2 pi pula. 2 pi masuk sini. Jadi, 2 per 3. Okey, saya tulis. Tolak. X ni ganti 2 pi. 2 pi per 2 pi. Mati. Jangan kata kosong. Nanti cikgu 2 per 3 juga. Mati-mati ni bukan mati. Dia bahagi diri dia sendiri. Dia adalah 1. So, 2 per 3 tolak 1 dapat negatif 1 per 3. Lepas tu label. Ni kan koordinat. 0, 2 per 3. 0, 2 per 3 tu. Satu lagi. 2 pi negatif 1 per 3. Tu bawah ni yang hitam ni. Dah. Ambil pembaris. Garis. Toing. Macam yang dia buat tu. Dah. So berapa bilangan penyelesaian? Dia nak number penyelesaian kan? 1, 2. Yang bersilang dengan lengkungan awak tu. Jadi ni bersilang. Ni bersilang. Ni bersilang. Ni bersilang. Ni bersilang. So berapa penyelesaian? 5 solution. So settle. Faham tak? Jadi, bila kita buat banyak-banyak kali, kita akan dapat pattern dia, package dia tu. Kita dah tahu dah kalau soalan fungsi trigonometri ni macam mana. Cuba jawab. Jangan tak jawab. Sebenarnya benda ni simple, senang. Okay, psikologi awak tu je yang kata dia susah. Dia tak ada susahnya. Boleh. Cuma dia, biasalah awak kena try and error lah puzzle. Okay, so kita pergi soalan nombor 2.
2. Tunjukkan sebuah segi empat tepat yang terterap di dalam sebuah bulatan. Okey, segi empat tepat diberi AB sama dengan X. Biasa saya suka buat apa? Label. So, sini X. Lepas tu dia kata BC ialah 8. Label. Okey, tunjukkan bahawa luas rantau berlorik diberi oleh... Okey, tunjukkan. Okey, jadi kelas soalan tunjukkan ni senang. Jadi idea apa? Kalau nak cari luas kawasan berlorik. Bulat, besar, pandai. Tolak apa? Ya, tolak segi empat, pandai. Okey, bulat besar ni dia mesti ada dia punya jejari kan? Luas kan? Luas. Jejari, kenapa nak jejari? Sebab luas bulatan pi j kuasa 2. Faham tak? Okey, letak sini. Pi j kuasa 2. There dah. You ada puzzle you. Dekat sini ada apa? Panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Tapi dah ada. X8. X darab 8. Settle. Okey. Yang tak ada sekarang, jejari. Okey, now. Tu puzzle awak lah cari. Macam nak cari jejari? Dah pening. Macam mana nak cari jari ni kan? Dia mula lah jejari, dia tahu tegak je macam ni. Tak semestinya kreatif. Siapa dapat? Siapa dapat? Pandai. Daripada D ni, pergi ke B ataupun A pergi C mana-mana. Okay, katakan saya buat D pergi B. Ni namanya apa? Saya tanya awak. Diameter kan? Pandai pun. Kalau bahagi 2 jadi apa? Jejari kan? Pandai pun. So, jejari apa namanya tu? Bulatan kan? Jadi, macam ni kita nak cari panjang ni? Kan? Okay, jadi awak nampak apa kat situ? Dia nampak tak puzzle? Pecahkan puzzle awak satu-satu. So, awak nampak segi 3 bersudut tegak good. Okay, sini X. Label. Sini berapa? Sama tak dengan sini? Sama. Berapa? 8. Macam nak cari ni? Teorem Pythagoras. Macam mana? X kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 punca kuasa. Betul? Okey, jadi sekarang ni masalah utamanya adalah dapat diameter dia. Sekarang bila jejari bahagi 2 bermakna dia buat apa? Bahagi 2. Janganlah sampai sini. Alah cikgu, susahnya macam X kuasa 2 tak boleh kira. Memanglah, layan je. Tak boleh kira tak apa. Layan je. Okey. Now, yang bahagi 2 ni apa? Jejari. Isi dah dapat kan? Okey. Jadi, kita masukkanlah rumus tu. Okey. Jadi, rumus yang atas ni lah. Mana lagi? Kan? Okey, dah. Jadi, nampak? Puzzle awak dah complete. Okey, so masuk. Pi. J awak berapa? Good. Punca kuasa. X kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 per 2. Jejari awak ni apa? Kuasa 2 kan? Hati-hati semua. Kena hati-hati tu. Okey. Tolak. 8X. Okey. Layan benda atas kat atas tu. Pi kuasa 2. Pi kuasa 2 lagi. Pi tak ada kena-mengena. Sorry. Pi. Jejari yang kuasa 2. Okey. So. Sekejap Okey dah. Pi sahaja. Okey. Now dalam ni. Punca bertemu kuasa mati untuk atas je dulu. So, X kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 apa? 64. Settlekan Okey, bawah ni pun kena kuasa 2 juga. Ingat tak? Semua dalam kurung ni wajib kuasa 2. So, 2 kuasa 2, 4. Tolak 8X. Okey, lagi. Okey, good. Kembang. Okey. Pi X kuasa 2 per apa? 4. Tambah 64 pi per apa? 4. Tolak 8X. Lagi. Ada tak yang boleh potong? Ada. Ni kan? Jadi, pi X kuasa 2 per 4 tambah apa? 16 pi. Sebab ni 64 potong 8X. So, sama tak dengan yang ni? Cikgu terbalik. Tak apa. So, ini adalah apa? Luas. Faham? Faham tak? Jadi, simple je kan? Sisa satu. Okey, so settle. Seterusnya B. Cari nilai X yang menjadikan luas. Okey, cari nilai X yang menjadikan luas berlorik adalah minimum. Okey, apa luas tadi? Luas sama dengan pi X kuasa 2 per 4 tolak 8X tambah 16 pi. Okey, ni pun package juga ni. Biasanya kalau soalan macam ni, isi padu, luas. Tiba-tiba dia adalah minimum, maksimum. Macam tu kan. So, ini dia akan ada pembezaan. Package dia. Macam tu. Okey, kenapa nak minimum pembezaan? Sebab kan dia, kalau minimum kan macam ni. Kan? Ingat roller coaster? Kan? So, bila minimum kat sini, apa? Dia punya kecerunan dia adalah kosong. Faham tak? Kalau maksimum, kecerunan dia adalah kosong. Kosong dia tak ada kecerunan. Kecerunan tepi ni.
Yang ni dah masuk, dah berdemuk ke bawah ni, tak ada lah kecurunan lagi. Jadi itu je awak kena ingat. Jadi itu adalah pembezaan. Kenapa pula nak guna pembezaan cikgu kecurunan? Kecurunan bukan M ke? Kan dalam lengkungan, kalau minimum maksimum tu kan dia melengkung. Melengkung mana ada kita pakai M? Kan kecurunan dia kita pakai kita pakai dy per dx kan. Betul tak? Jadi depends lah. Oleh kerana ni luas, kita akan pakai dl per dx. Macam tu je. Faham tak? Okey. So jadi apa kita buat? dl bezakan L luas terhadap x. Tu je. Okey, jadi yang ada x je tau. Ni ada x ke ni? Tak ada. Wassalam. Abaikan dia. So ini ada x, ini ada x. Okey, yang ni pula 2 bawa ke depan. So 2 pi x tinggal seketul lah kan? Dia akan mengurang 1 per dengan 4 tolak 8 je. Betul? Okey. Lepas tu potong tinggal 2. So pi x per 2 tolak 8. Okey, ingat tadi? Oleh kerana dia minimum, di bawah ni adalah apa? Ya, kecurunan dia. dl per dx ni kecurunan lah. Kecurunan bagi lengkungan ini. Kosong. Betul tak? So soalan nak cari nilai x kan? Okey, jadi bila nak cari nilai x, semua ni kalau ada per, ingat buat macam biasa persamaan linear. Kan? Darab. Supaya kita matikan bawah tu. Menyemak je bawah tu kan? So darab kosong. So pi x ni jadi apa? 16. Ni mesti cikgu, kenapa ni tak jadi 2 pi x? Okey. Ni tekniknya. Kenapa dia tak jadi 2 pi x? Okay, bila saya kata darab, maknanya ni darab 2. Dia kena adil dan zat sama. Zat. Faham? Sebab tu jadi kosong pi x tolak 16. Okey. So 16 ke sini. Cuba cari x. Selesai. Okey. Dan satu lagi. Kenapa dia kata minimum? Okey kelas. Minimum atau maksimum ni dia kena beza kali kedua. Baru kita tahu dia minimum ke maksimum. Okey, tengok Pembezaan kali pertama awak ni. Mana hilang dah pembezaan? Ni. So dl per dx awak adalah pi x per 2 tolak 8. So nak tahu tak dia maksimum minimum? Di sini. Beza kali kedua. Maknanya 2 kali beza, penulisan dia begini. Ni penulisan kali kedua. Okey, beza kan? Yang ada x saja. Ni ada x. Wassalam. Ini ada x kan? Okey, jadi ni ada x. Berkali dia apa? Pi per 2. Positif ke negatif saya tanya? Positif kan? Mana nampak ke negatif kat sini? Tak ada kan? Positif kan? Okey. Bila positif dia adalah senyum. Kan? Bila senyum dia adalah minimum. Itu je. Okey, so settle kan? Okey, kita pergi soalan nombor berapa? Nombor 3. Tunjukkan sebuah padang permainan. Q, P, U dan RST adalah dua sukuan. So check mana RST. Okey, dengan Q, P, U. Okey. Masing-masing berpusat di Q dengan R. Kedua-dua sukuan bulatan mempunyai jari X. Label. Banyak kali dah awak buatlah benda ni. Memang awak akan nampak mudah. Okey. QRTU. QR. Mana? QRTU. Okey. Segi empat tepat dengan keadaan QR sama dengan Y. Dah ada. Okey, settle. Banyak yang dah ada kat sini. Okey, jadi bila kita dah melabel, baru kita boleh nampak. Kan? Okey, lepas tu pergi kepada soalan. Okey. Luas bagi padang permainan itu ialah 3, 4, 3, 7. Okey, luas padang permainan ni kalau perasan, sukuan macam ni. Betul tak? Campur segi empat, campur sukuan. Betul tak? Okey, dah tu puzzle awak kan? Okey. Kalau ni 90 ni bermakna 90. Macam mana? Nak cari luas bulatan. Ingat. Luas apa? Luas sektor. Luas sektor. Apa? Setengah J kuasa 2 theta. Okey, boleh lagi. Plus. Yang ni pula. Sini ada Y, sini ada X. Okey. So, YX. Plus. Yang tu pula. Setengah J kuasa 2 theta. Okey. So, theta kita tak tahu. Tapi kita ada 90 di sini. Betul? So, theta jadi berapa? Theta mesti dalam radian. Okey, jadi J berapa J? Jari X. Nampak tak? Puzzle kita dah makin lengkap. Jadi, setengah X kuasa 2. Theta berapa? Macam mana nak tukarkan darjah kepada
Radian 90 bagi 180, pandai. Darab dengan pi. Betul? Jadi, okey. Pi tak payah tukar. Pi tak payah tukar. Biar dia. Nanti jadi pening nanti. Perpuluhan banyak sangat kan? Okey, tak payah. Jadi, bila awak darab dengan pi, awak akan dapat berapa? Pi per 2. Betul? Tambah dengan XY. Ni cantikkan je lah. Ini pun sama kan? J pula dah. J tu adalah X pi per 2. See? Okay. So, apa jadi sekarang? X kuasa 2 pi per berapa? 4. Betul tak? Tambah XY tambah X kuasa 2 pi per 4. Betul? Okay. So, ni sama kan? Ada berapa banyak tu? 2x kuasa 2 pi per 4 sama jangan pula korang jangan 4 tambah 4 8 pula aja, pening lah kalau macam gitu. Aduh yai. Tolong dah tingkatan 5 dah. Macam biasa pecahan macam biasa pecahan skor rendah. Selamat datang ke sekolah rendah semula. Kan macam biasa contoh 3 per 4 campur 3 per 4 berapa anak-anak? Pandai. Ada ke jawab 6 per 8? Kedebush. Tak ada tolong. Okey, so faham okey, jadi nombor tu ditukar huruf-huruf gitu tu je. Layan je lah huruf tu. Plus XY. Lepas tu X kuasa 2 pi per 2 tambah per 2 kan? XY. Semua ini sama dengan berapa tu? 3437.5 pi. Faham? Kan? Baru dapat markahnya. Jelas? Okey, settle. Okey, jadi ini dah settle satu part. Apa dia tadi? Saya tulislah kat mana-mana. Kalau saya nak padam situ kan tak cukup tempat. X kuasa 2 pi per 2 tambah XY sama dengan 3437.5 pi. Okey, settle. Okey, lagi. Apa lagi maklumat dia ada? Dan panjang QR dia kata sama dengan panjang QR melebihi hasil tambah. Okey, kena faham ayat tu. Ayat tu yang tak faham jadi pening tu. Panjang QR melebihi hasil tambah PU tambah ST sebanyak 15 pi. Maknanya tambah 15 pi. Faham? Okey. Jadi awak punya QR awak ni berapa ni? Y. Sama dengan PU awak. Ni PU. Lengkuk pula dah. PU dengan ST ni dua lengkuk yang sama. That puzzle. Kita masukkan. Lengkuk yang sama. Kalau dah ini suku, ini suku, jadi separuh. Betul tak? Panjang lengkuk rumusnya untuk satu bulatan penuh 2 pi J. Habis kalau separuh, pandai pun bahagi 2. Kan? Jadi bila bahagi 2 mati, apa yang tinggal? Pi J plus 15 pi. Okey. J awak ni, jarinya adalah huruf apa? Ya, pandai. Nampak tak? Jadi puzzle dah makin lengkap. Okey, jadi apa kita buat dengan Y tu? Dah nampak macam perkara rumus dah tu. Yes, gantikan dalam persamaan. Okey, jom kita masukkan dalam persamaan. Okey. Cik saya nak tulis kat mana-mana sebab belah tu nak pakai panjang. Ni jangan pula. Cikgu, ni pi sama 15x pi. Saya debit. Jangan. Yang ni x, ni 15 mana? Sama. Dia mesti sama jentinang. Kalau sini pi x, ni mesti 15x pi. Yes, betul. Ni 15 pi je. Faham dia tak sama. Dia tak ada X kat situ. Jangan main tambah-tambah. Tak boleh. Jadi ingat, nak tambah nak tolak mesti sama jentina, sama spesies. Baru boleh tambah dengan tolak. Kalau tak sama, jangan buat apa-apa. Okey, settle. Okey, jadi apa kita buat? Ni dah macam apa kau terasa? Ya, persamaan serentak. Jadi masukkanlah dalam tu. So, X kuasa 2 pi per 2 tambah XY sama dengan 343 apa tadi? 7.5 pi. X kuasa 2. Pi ni kat depan dah. Kan? Baru cantik sikit. Tambah. Okay. X. Y awak adalah pi X plus 15 pi. Layan je lah. Janganlah nampak benda ni jadi alah cikgu susah lah. Tak adanya susah-susahnya. Layan je benda ni. Okey, lepas tu.
pi X kuasa 2 per 2 tambah. Ni apa? Kembang. Aduh, hai dah tingkatan berapa dah ni? Okey. Okey, sama dengan dah. Okey, lepas tu nampak tak apa? Nampak cepat. Pi. Hapuskan pi tu. Bahagi dengan semua pi. Jadi, mati. Faham? Tu je. Lepas tu jadi, settlekan lagi. X kuasa 2 per 2 tambah X kuasa 2 tambah 15X sama dengan 3437.5. Okey. X kuasa 2, X kuasa 2. Sama spesies tak? Sama kan? Jadi ni 1 per 2. Yang ni 1. 1 per 2 campur 1 berapa? Ataupun, ingat tak tadi saya ajar, matikan 2 ni pening. Jadi bila mati semua darab 2. Semua darab 2. Kan senang. Jadi bila semua darab 2, kan ni mati. Jadi habislah cerita 2 tu. Ni 2 darab apa? Yes, 2X kuasa 2. Ni jadi berapa? Ya, 30X. Sana pula jadi 3437.5 darab 2 dapat 6875. Nampak tak? Jadi ni jadi berapa? 3X kuasa 2 tambah 30X tolak 6875 sama dengan apa? Kosong. Okey. Jadi boleh kecilkan tak? Bahagi 3. Ni boleh bagi 3, ni boleh bagi 3. Ni boleh? 6875. Tak boleh buat perpuluhan leceh. Okey, dah berhenti. So, seterusnya mesti ada rumus. Tu wajib kan dalam bahasa masa rentak kan? Tu wajib. Nak markah, kalau tak dapat markah. So, apa rumusnya? Negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Okey, dah masuk lah. Jadi, negatif B. B mana? Ni A, yang ni B, yang ni C. Faham? C ni ada negatif ni, hati-hati. Jadi B. B awak tak negatif, positif tak apa. Jadi negatif ni memang dah ada dalam rumus. B awak 30 tambah tolak punca kuasa B awak adalah 30 kuasa 2 tolak 4. A3. C awak hati-hati negatif. Ni satu lagi. Panjangkan benda apa tu punca ni. Jangan malas. Tutup. Per apa tadi? 2A. So 2 darab 3. Dah kan? Jadi ni carilah nanti. Sini awak akan dapat X awak akan dapat adalah 43.13 lagi. X yang kedua adalah negatif 53.13. So mana satu kita nak terima? Kalau dah melibatkan panjang ni, kan? Takkanlah tak tahu lagi. Negatif ada ke panjang? Panjang buku matematik tambah adalah negatif 5 cm. Negatif 20 cm. Logik ke? Kan? Mana ada kan? Jadi ni reject. Okey, so kita ambil X sajalah. 43.13. Dah lah. Lepas tu kena cari Y. Dia nak cari nilai X dan Y. So mana Y tadi? Ni Y. Kan? Jadi masukkan lah. So, Y sama dengan pi. Pi dia suruh pakai apa ni? 3.142. X awak 43.13 tambah 15. Pi awak berapa tu tadi? Mana dah hilang ni? 3.142. Okey, kiralah. Kan? So, kira awak akan dapat Y awak adalah 182.64. Okey. Ada juga dia kata tak nak guna pi tapi dah bagi pi sama dengan jadi kena pakailah. So, Y sama dengan 182.64. So, settle. Faham? Ingat kelas, rumus wajib. Kan? Okey. Macam ni kita nak tahu dia boleh rumus ke, dia boleh faktor. Okey. Awak tekan kalkulator dulu. Tekan kalkulator dulu. Kalau dapat puluhan banyak tu memang kena pakai rumus. Tapi kalau dapat single digit, contoh 3, X sama dengan 3, X sama dengan 2. Buatlah pemfakturan. Okey. Alright. So, settle. Dapatlah nilai X dan nilai Y. Okey, seterusnya nombor 4. Lagi. Buktikan bahawa sebenarnya buktikan ni senang tau. Jawapan dah ada. Tinggal nak godik je. Log 2P tambah log 2Q sama dengan 2 log 4PQ. Biasanya kita akan buktikan sebelah apa? Kita akan buat sebelah solution ni kita akan buat sebelah kiri. Okey, cuba log 2P plus log 2Q. Okey. Awak perasan tak ada 2 X ni sama? Hukum log kalau sama awak cantum. Lepas tu dia tambah. Dia akan jadi darab. Betul tak? Darab ni kan awak. Itulah kebiasaannya dia bagi darab awak pecah. Awak kembang jadi tambah. Awak tahu. Tapi bila dia bagi tambah awak tak tahu ke belakang balik tau. Nampak sangat awak menghafal. Awak tak memahami konsep. Kan? Okey. Konsep log kalau asas dia sama. Sini tambah bermakna dia adalah daripada darab.
Banyak awak kena reverse ke belakang lah. Sebab tu kena faham betul-betul konsep, jangan menghafal. Awak duk hafal tu yang jadi cikgu tak ajar yang tambah pun. Sedangkan kita kat sekolah kan dah ajar darab, kembang jadi tambah. Habis kalau dia bagi tambah, kau patah lah kebalik. Faham tak? So dia simple je. Okey, jadi ingat konsep. Okey, jadi apa lagi? Teruskan. Okey, bila sampai sini tengok. Alamak, dia dah kata sini log 4. Ni log 2. Okey, create log baru. Create log baru. Jadi, bila awak create log baru, okey, dia akan jadi log 4 PQ besar dulu. Barulah log 4 2. Macam tu kan. Okey. 4 PQ dah cantik dah. Macam dah nak kena. Memang datang 2 ni. Okey. Tengok bawah ni 42. Selalunya kalau ada nombor, mulalah dia menekan kalkulator. Cikgu dapatlah 42. Boleh jugalah kan. Nanti korang dapat nanti dapat jawapan, nanti korang masuk dalam ni. Boleh juga. Okey, tapi ni saya nak tunjuk cara manual. Kita tengok macam mana. Okey, 42 ni kena fikir. Okey, log 4 PQ tu biar lah dia kat atas tu. Okey, bawah tu. Log 4. Ingat tak, kalau sini asal, sini nombor, dia boleh mati benda yang sama kan? Jadi 1 kan? Okey. Jadi letak sini 4. Okey, cuba fikir. 4 ni macam nak jadi 2. Macam mana nak jadi 2 nanti ni? Macam mana? Okey. Mestilah punca kuasa 4 kan? Betul tak? Punca kuasa 4 dapat 2 kan? Nampak tak? Awak reka benda ni tapi tak lari daripada konsep. Itu ceritanya. Itu puzzle dalam matematik tambahan. Jadi nampak tak? Ni saya reka. Ada kita ajar dalam kelas macam tu. Banyak tahu macam mana nak boleh ajar setiap satu. Kita tak tahu nanti soalan yang awak dapat tu macam mana. Tak tahu. Sebab itu awak kena faham dia punya konsep. Jadi bila awak buat 4, 4 punca kuasa 2, nampak tak? Okey, now. Bila situ, okey, cuba awak apa tu? Awak apa panggil tu? Karyakan kat sini. Log 4 PQ. Bawah tu jadi apa? Pandai. Kuasa 1/2. Very good. Kan? Okey, jadi 1/2 dia akan bawa depan. Okey, so lagi-lagi. Dah nampak dah tu. Okey, layan je. 1/2 log 4 mati kan? Jadi 1 kan? Dia akan jadi kat sini akan jadi 1/2. Ingat tadi apa tu? Video saya yang video pula. Ingat tadi yang saya tunjuk sin cos yang campak ke atas tu. Ingat? Okey, apply kan? Bagi tu. Okey, jadi 2 campak mana? Pandai. Letak kat mana? Depan lah. So 2 log 4 PQ. Terbukti. Faham? Kan? Okey, ni saya ulang lagi ni. Dia ni macam mana ni? Log 4 PQ. Ni kan bahagi 1/2. Bahagi tukar jadi darab. Kan? Jadi nampak tak? Okey, so settle kan? Jadilah 2 log 4 PQ. Yeay, habis. Faham? Terbukti. Okey. So, seterusnya. Untuk B, selesaikan persamaan berikut. Okey, tengok selesaikan persamaan ni. Okey, jadi jom kita selesaikan. Okey. Hukum indeks. Macam mana? Pecahkan. 2x. Kalau indeks tu tambah, nampak tak dia reverse ke belakang? Okey. Macam mana indeks tu jadi tambah? Cuba fikir. Dia hasil daripada mana? Okey, come on, puzzle. Good. Dia hasil daripada darab kan? Betul tak? 2x darab 2 kuasa x dengan 2 kuasa 1. Kalau indeks sama, asas dia sama, atas tu kita tambah. Dia nampak tak? Saya kembalikan ke belakang. Sebab tu benda back to basic. Patah balik. Okey, jadi dia kembangkan macam tu. Okay, good. Okey, nampak tak? Sekarang ni mungkin dah ada yang dah buka mata. Alah. Okey, tu idea. Okey, so darab. So settle. Tu ni titik ni apa? Bukan perpuluhan. Yang anak-anak itu adalah darab. Ini itu dia proportional kan. Jadi darab. Mesti macam darab. Tu darab tu. Okey dah. Jadi dah abaikan je lah titik tu. Okey dah. Okey, ni. Back to basic. Come on. 3x / 2. Macam mana nak jadi tolak? Macam mana indeks nak jadi tolak? Come on. Yes, dia daripada apa asalnya? Bahagi. Very good. So, 3 kuasa X bahagi. Jangan 2 je. Wrong lah. Dia mesti asas yang sama. Ikut konsep. Nampak tak? Okay. Contohlah. 5 kuasa X bahagi 5 kuasa 3. Apa buat? 5 X tolak 3. Oi, tahu. Tiba-tiba bagi yang macam ni. Cuba patah balik. Kan?
Bukan. Macam tu kan. Jadi dapatlah jawapannya kan. Okey. Sama dengan 8. Okey. Now, lagi. 2 kuasa X ni. Darab dengan 3 kuasa susun. Ingat, ini jadi, bila 3 ke sana tu, ni jadi 1 per. Okey, darab dengan 2 kuasa 1. Darab dengan, yang awak tinggalkan tadi, 1 per 3 kuasa 2. Kenapa? Sebab 3 awak dah geng ke sana. Lah, cikgu boleh Lah, cuba darab balik. Dapat juga 3 kuasa X. Alamak. Nampak tak? Kita boleh reka dengan syarat konsep dia tak lari. Faham? Jadi sekarang saya nak tunjuk puzzle benda ni. Buat. Okey, sama dengan 8 ni. Tak payah nak sibuk 8 tu. Nak samakan dengan berapa ni? 2. Biasa kalau, tu menghafal tu. Biasa kalau soalan indeks, samakan kiri dan kanan. Okey, 2. 3. Wassalam. Betul tak? Kan? 8 boleh cikgu. Ni 2 X tambah 1 darab 3 X tolak 2. 8 ni boleh cikgu. Tapi ni dengan ni je sama. Yang ni ayah. Nampak tak? Dah start. Dah mula mereka. Mana ada 2 kuasa berapa dapat 3? Mana ada? Faham tak? Jadi kena pakai idea lain. Okey. Itu nampak tu soalan indeks. Sebab tu jangan hafal, sibuk hafal. Samakan kiri dan kanan. Sibuk samakan. Sekali keluar macam ni, habis. Wassalamu. Kan? Okey, dah jadi habis ni. Okey. Apa konsep saya tanya boleh? Kalau indeks dia pula sama, kuasa dia sama, kepala dia tu sama. Apa nak buat dengan badan dia tu? Kalau dah kepala sama, badan kau cantum lah. Kan? Takkan pisah kepala, sian kepala tu. Betul tak? Takkan badan bagi 2, betul tak? Jadi 2 darab 3 jadi 6 kuasa X. Dah. Kenapa pula boleh? Okey, macam ni. Contoh, kalau saya buat lah. A darab B kuasa X. Kembang. A kuasa X darab. Betul tak? Nampak? Okey, lagi. Kalau saya buat 3 darab M kuasa X. Apa buat? Kan. Now you cantum. Nampak tak? Dia patah ke belakang. Kan? Biasa kita bagi dalam kelas macam ni. Awak pun A kuasa X, B kuasa X. Terror. Kan? Tiba-tiba kita bagi macam tu. Kita bagi yang jawapan. Awak patah balik ke belakang. Itu je. So 6 kuasa X lah. Kan? Ataupun lah kalau tak faham sangat. Okey, saya buat. Nampak tak? Jadi 2 kuasa X, 3 kuasa X. 2 darab 3 korang kalau ya pun dah boleh darab lah. Kan? Jadi dapatlah 6 kuasa X. Okey, so teruskan lagi, darab dengan 2 kuasa 1, 2 lah. Darab dengan 1 per 9. Okey lagi. Ni kuasa jangan kacau 6 kuasa X ni tak boleh. Dia ada satu badan dia sendiri. So ini tak apa, dia tak ada kuasa. Jadi awak kira lah benda ni. Belasah je. Okey, jadi 6 kuasa X darab dengan 2 darab 1, 2 per 9. Faham? Okey, 6 kuasa X ni dia dengan 2 tu dia macam ni, sepatutnya dia rapat. Macam ni. Kan boleh kan? Kurangkan? Boleh. Okey, ni pula jangan pula. Cikgu ajar tadi matikan bawah ni. Semua darab 9. Itu untuk tambahkan tolak je. Kalau darab tak ada kena-mengena. Kalau tak darab tak ada kena-mengena. Darab macam biasa, gerak je. Okey, so ataupun ni saya ajar. Ataupun ni darab kan? Buat sini jadi apa? Bahagi 8 bahagi 2 per 9. So, bila bahagi, kita tukar kepada apa? 6 kuasa X sama dengan 8 darab 9 per 2. Saya ajar back to basic. Okay, so ni boleh potong kan? Sama dengan 36. Barulah sampai sini. Cikgu tak dapat lagi X. 6 kuasa berapa? 36. Aduh, takkan dia tak boleh fikir. 6 kuasa 2. So, X sama dengan 2. Nampak tak? Itu konsep. Okay, cuba yang cara awak menghafal tu. Apa tadi? Samakan kiri dan kanan. Sibuk. Itu je kerjanya. Samakanlah. So, 6 kuasa X sama dengan 36 apa? 6 kuasa 2. Dah sama. Abaikan. Ambil je. Nampak tak? Awak tak faham pun konsep. Ambil je. X sama dengan 2. Dah dapat. Tapi tak faham. Kenapa? Kan? So, kalau nama je pun persamaan. Bila persamaan kiri kanan kena sama. Maknanya 6 kuasa X sama dengan 36. Maknanya 11 ni pun kena 36 juga. Faham? Jadi 6 kuasa berapa? 36. Itu logiknya 6 kuasa 2 kita boleh teka kan? Tapi kalau yang teruk-teruk tu macam nak teka? Sebab tu kita buat konsep samakan kiri dan kanan. Lepas tu yang indeks ni samalah. X sama dengan 2. Betul tak? Kalau tak kena buat persamaan linear. Itu asasnya. Jelas.
panjang lebar sebenarnya asas benda ni. Okey, soalan seterusnya. 4 menunjukkan sebuah kipas tangan yang terdiri daripada 2 lengkuk dengan pusat semuanya. Awak rasalah ni tajuk apa? Sukatan membulat kan? Dia suka hati dia lah. Kejap dia pakai kipas, kejap dia pakai apa-apa roda lah, apalah semua keluar ni sekarang. Jadi konsep, come on. Perimeter bahagian yang dilekatkan kain. Kenal pasti mana? Tergerak dah pula benda lah ni. Ni tu. Kena pasti. Ialah 105 pi per 4 tambah 56 cm. Jelas now. Aimi ingin membuat 2 buah kipas tangan yang sama seperti derajat itu. Hitung luas pula. Luas kain yang digunakan. Macam nak cari luas? Luas macam mana nak cari? Besar ni, luas besar ni, betul lah. Ya, luas yang tak kena kain. Betul tak? Okey. So bila luas, perkataan luas dia mesti ada jari. Jari berapa? Nampak tak? Kita tulis apa ni yang kita rasa kita ada. Jari yang besar. Besar ni 3.5 campur 28 kan? Berapa dapat? 31.5. Good. Yang kecil ni. Yang tak ada ni. 3.5. Okey, lagi. Apa lagi rumus untuk luas? Setengah J kuasa 2 theta. Okey, jari dah cantik. Theta ada ke? Dah mula merapu lah kalau tak ada. Sudah. Dia mula pening. Lepas tu dia tinggal soalan ni. Nampak tak? Dan itu puzzle awak. Theta tu nak kena cari. Jadi macam mana nak cari theta? Mesti daripada maklumat yang ada. Jadi ini saya tutup dulu. Okey, jadi puzzle awak nak cari theta kan? Okey, now jom cari theta. Apa yang dia bagi? Tengok. Perimeter. Okey. Perimeter dekat kain. Nampak tak biru yang saya buat tu? Okey, so perimeter 28 ada. Ni yang biru tu. Ni. Sini pun ada 28. Lagi. Yang tak ada apa? Panjang lengkuk. Kan? Okey. Jadi panjang lengkuk ni. Lengkuk ni luas dia apa? S sama dengan J theta. Luas dia apa? J theta. Okey. So, J ni berapa? J semua 31 point berapa tadi? Hilang dah. Tambah dua-dua ni berapa? 0.5 theta. J ni berapa? Saya letak anak panah dekat theta pula. J ni berapa? 3.5 theta. Sini nampak tak? Jadi tambah 31.5 theta tambah 3.5 theta sama dengan berapa? 105 pi per 4 tambah 56. Okey, kembang. 28 kembang pula settle kan? 28 campur 28. 56 campur. Ni theta sama spesies tak? Sama kan? Sama spesies boleh tambah. 31.5 tambah 3.5. So berapa? 35. Ya. Betul lah. 35. Okey, theta sama dengan 105 pi per 4 tambah 56. Okey, macam mana lagi? Nampak tak? Ni tambah 56. Ni pun 56. Okey, jadi 56 tambah kan? Buat sini jadi apa? Tolak. Jadi matilah. Okey. Boleh cari theta? Theta sama dengan 105 pi per 4 bahagi 35. Okey, dapat berapa? Awak nak tinggalkan pi ke? Tak nak tinggalkan pi ke? Suka hati. Tak kisah. Tapi dia ada bagi kan 3.142 ni. Pi awak ni. Boleh. Suka hati awak lah. 105. Dapat berapa theta awak? Yes. 2.3565. Okey, now saya tanya awak. Sebenarnya kan, ini dan radian ke dan darjah? Pandai radian. Macam mana tahu dia dalam radian? Sebab S sama dengan J theta. Theta tu kan radian. Dah tahu, dah sah-sah lah tu radian. Faham? Bukannya ada situ sin theta. Kalau dah kata sin, tangent, cos tu, itulah dia jadi darjah. So, yes, theta dah dapat. So apa tunggu lagi? Apa tadi? Macam nak cari kipas tadi.
Kipas besar je. Theta tadi je. Theta sama dengan 2.3565. Okey, saya padam saya nak lukis balik tadi apa yang idea tadi, luas tadi. Luas. Kipas besar tolak yang tak ada kecil tu. Okey. So ye theta dah dapat 2.3565 kan? Okey, yang ni berapa? 31.5 jari. Yang ni berapa? 3.5. Theta ni berapa? Sama. 2.3565. Okey, jom kita masukkan setengah. J kuasa 2 theta kan? J berapa? 31.5 kuasa 2 theta. 2.5 pula dah. 2 point berapa tu? 3565. Tolak. Setengah. J berapa? 3.5 kuasa 2. Darab. Theta berapa? Kan setengah J kuasa 2 theta. Okey, darab yang atas tu berapa? Ya, awak ni ada kalkulator kat tangan ke tak? Nunggu jawapan je. Tak mau? 119.1186. Awak nak tolak terus pun tak ada masalah. Boleh je. Kan? Jangan kata tak boleh pula. Boleh je. Tak ada masalah. Okay, so sini adalah 14.4336. So, kita tolakkan. So, kita dapat 1154.685. Okay, soalan nak berapa? 1154. Okay, soalan nak berapa? 2 biji kipas. Jangan lupa. Jangan sini. Hore, dah dapat. No, 2 biji kipas. Tak 2. So, sama dengan 2, 3. Siapa dapat? 09.37. Yeay, settle. Dia 370.075 kan? 37 pun boleh. Okay? Nak letak 239.3701 pun boleh. Suka hati korang lah. Jadi settle. Nampak tak? Senang kan? Idea penting. Lepas tu barulah jalan konsep puzzle. Okay? Settle. Soalan seterusnya nombor 6. Di sebuah syarikat pada 1 Januari dengan gaji tahunan permulaan sebanyak 18,000 setiap bulan Januari. Maknanya setiap tahun lah kan? Syarikat itu menaikkan gajinya sebanyak 5% daripada gaji tahunan sebelumnya. Okey. Yang ni kan selalu awak tak tahu dia punya sama ada. Awak dah nampak dah dia benda ni. Janjang kan? Okey, dia konsep janjang ni. Tapi awak tak tahu. Janjang aritmetik ke janjang geometri? Janjang aritmetik dah pening. Lepas tu sibuk ngapal. Oh, kalau daripada ada perkataan daripada, kita janjang geometri. Jangan hafal. Okey, sekarang ni boleh hafal lah. Tak ada masalah. Tu cara cepat lah. Tapi sekarang ni saya nak tunjuk macam mana cara kalau tak menghafal. Okey. Now macam ni je. Buat calculation je. Okey. Kalau dia 18,000 permulaan dia. Okey, lepas tu kata setiap bulan Januari, syarikat itu menaikkan 5% daripada gaji tahunan. Kelas dia asalnya adalah 100%. Kan? Oleh kerana dia naik 5%, dia akan jadi 105%. Betul tak? Okey, jadi 105/100 daripada gaji dia yang tahun itu adalah, okey, kira semua. Okey, dia akan dapat pula, tahun kedua dia akan dapat 189,000. Betul? Okey, jadi tahun berikutnya dia tambah lagi 5%. Betul tak? Okey, tambah lagi 5%. Jadi 105/100 darab pula gaji yang seterusnya 189,000. Jadi berapa? 5 bagi 100 darab dengan 189,000 dapat berapa tu? 19845. Faham? Okey, jadi daripada ni tahun kedua, tahun ketiga. Betul? Okey, jadi kalau kita nak tahu di janjang aritmetik ke janjang geometri. Okey, kelas. Saya tanya awak. Janjang aritmetik beza sepunya. T2 tolak T1. Betul tak? Beza. Janjang geometri, apa dia? Nisbah sepunya. Nisbah tu bahagi. T2 bahagi T1. Okay, now you try lah. Okay, cuba try. T2 tolak T1. 189,000 tolak 180,000. Berapa dapat? 18,000. Dapat 900 kan? Cuba ni tolak pula. 19,845 tu tolak dengan 18,900. Dapat apa? Ayo, sama ke? 945. Patut mesti sama kan? Logik tak?
Itu je nak test dia. Jangan aritmetik ke jangan nak pening. Lepas tu tak jawab. Rugi. Ya Allah. Hai. Okay, now test nisbah sepunya. T2 bahagi terpadam pula dah. T2 bahagi T1. Okay, 18900. 18,900 bahagi 18,000. Dapat berapa? 1.05. Okay, cuba T3 bahagi T2. Mesti dapat yang sama. Kalau tak sama tak boleh. Bahagi 18,900. C. Kan? So, you guna apa? Nisbah ke beza? Nisbah sepunya. So, confirm lah. Sialah jangan geometri. Yahoo, dah dapat. Itu je tekniknya. Okey, satu lagi. Cikgu, kenapa 105? Okey, dia menaik 5%. Kalau gaji dia menurun daripada 100, 1%. Jadi, kalau contohlah, menurun 5%. Jadilah 95%. Macam tu. Faham tak? Okey, ataupun nak buat manual. Cikgu, saya nak buat 5%. Darab dengan 18,000. Dapat jawab apa tu, saya tambah balik. Boleh? Boleh. Tapi awak kan dah menengah atas, wah gitu kan. Jadi dapat 1.05. Faham tak? Dah. Jadi 1.05 benda yang sama tu dah tahu dah apa tadi? Nisbah sepunya. Nisbah sepunya huruf apa? Janjang geometri. Y, R. C. A berapa? Sebutan pertama. Hai. Sekarang saya dah jawab trik dia tu kan. Bukan susah no. Nak tahu ni pening. Sepunya ke aritmetik, sepunya ke aritmetik. Mulalah dia buat sepunya ke aritmetik pula. Geometri ke mulalah geometri aritmetik. Cak Cilo tak mau. Kan. Awak rumus awak ngapal baik. Nak guna tak erti. Tak mau Okey, jadi sekarang dah tahu kan. Okey. So dia kata hitung gaji tahunannya kepada RM terdekat. RM terdekat maknanya jangan ada sen. RM ringgit Malaysia aja, ringgit aja. Tak ada sen. Untuk tahun 2007. Okey. Daripada 2002 gerak 2003, 2004, 03, 04, 05, 06, 07. Okey, so berapa tahun di situ? Tahun yang keberapa? Jangan. Awak mesti ambil tahun yang 2002 juga. Sebab 2002 adalah T1, T2, T3, T4, T5, T6. Sebutan kan gaji dia. Gaji yang 2002, gaji 2003. Nampak tak? Kena pandai benda ni susun. Dah, settle lah. Okay, so dia kata tahun yang gaji tahunannya pada tahun 2007 ni. Bila awak susun, awak nampak lah, aku nak cari T6. Dah apa rumus? Tn untuk janjang geometri. A, R, N tolak 1. Betul? Kan? Dah senang ni. Okey lah. T6. A, sebutan pertama dah kita dah buat ni. 18,000. Darab. R berapa? Darab. R berapa? 1.05. N. 6 tolak 1. Dah kira lah. 18,000 darab dengan 1.05 kuasa 5. Awak ni darab betul-betul sikit tau. Tambah lagi kalkulator hitam tu. Korang ni mesti kurung lah. Korang tak dapat jawapan kau mulalah kata kalkulator. Salah, kalkulator salah lah. Kau kena ajar kalkulator tu. Okay. So you akan dapat darab dengan 1.05 kuasa 5. Okay. 22973.068. Okay, ramai yang buat kat sini berhenti. Jangan. Dia kata dah RM terdekat. Tak nak sen ni. Jadi, oleh kerana dia 06 sen ni. Jadi, kita tak bunda lah. Kita ambil ringgit terus. 22973. Selesai. Faham? Tak payah nak letak 10 sen pula. Tak adanya. Tak ada. Bila dia kata RM terdekat, bermakna nak ringgit je. Sen dia tak nak. Keep the change. Okay, dia tak nak. Okay. Jelas Okay, seterusnya. Nilai minimum N supaya gaji tahunannya pada tahun ke N. Tahu ke tahun ke N tu berapa? Saya padam ni kejap. Saya padam nanti kan pening. Okay, tahun ke N tu tak tahu kan berapa kan? Jadi tahun ke N ni tahun. T ni bukan tahun tau, ni sebutan. Ni tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak tahu tahun ke N tu. Jadi, dia kata tahun ke N tu supaya gaji tahunannya akan melebihi. Follow je dia. Melebihi 36,000. Okay. So, TN rumus apa? A, R. Awak rumus, awak hafal penulisan ke laut. Tak mau. Sekarang ni saya ajar ni. Buat. Senang kan? Nampak ni? Dengan materi hilang dah. 1.05. N tak tahu kan? Layan je. Dah. Ni darab kan? Ni campak sana jadi apa? Bahagi.
Jadi apa? 36,000 bahagi 18,000. 2. Andai pun. Okey, lagi. Ni kita akan pakai apa? Yes, pakai log lah. Mana boleh? Cikgu ni bawa sini. Hoi. Ni ada kuasa ni. Mana boleh? Kuasa besar ni. Ni main-main. Kan? Tak boleh buat macam tu. So, log. Pakai log. So, log 10 lah. Itu je yang nak senang kira. N tolak 1. Log 10. 2. Okay, so N tolak 1 ke depan. Kurungan. Log 10 1.05. Itu je cara kita boleh matikan. Bukan matikan lah. Kita boleh takdakan dia punya kuasa. Log 10 2. Okay. So, ni darab kan? So, tinggalkan N tolak 1. Ni darab campak sana jadi apa? Bahagi. Dah. Bahagilah. Berapa dapat? Bahagi. Okey, log 10 2 bahagi dengan log 10 1.05. Okey, dapat 14 ke? 14 perpuluhan N tolak 1 14.207. Okey, lepas tu ni tolak ni buat sini jadi apa? Tambah. So N tolak 1 N tolak 1 lagi pula dah. Sorry. Okay, so N bawa sana jadi tambah kan? Tambah 1 jadi 15.207. So, apakah N lebih besar daripada 15 perpuluhan ni? Nilai minimum paling besar. Maknanya, N lebih besar ni maknanya nombor dia banyak kan? Lebih besar daripada 15, nombor dia banyak kan? 16, 17, 18, 19, 20. Betul tak? Jadi, sekarang ni yang paling minimum, yang paling dekat dengan dia 16 lah. So, N sama dengan 16. Macam tu. Faham? Okey, kan? Settle. So, senang ke susah saya tanya? Pandai pun senang kan? Okey, dah. Seterusnya. C. Jumlah gaji RM terdekat yang telah dibayar kepadanya. Jumlah. Rumus dia huruf apa tu? Jumlah. Yes, sum kan? Sum. Okey. Untuk tahun 2002 hingga 2007. Jadi, banyak tahun ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, SN sama dengan. Okey, SN ni ada 2 rumus. Nak pakai yang mana? 1. So, you apa dia? R N tolak 1 per dengan R tolak 1. Okey, seteruskan lagi. S, yang berapa banyak S ni? Sampai berapa tahun ni? Pandai 6 tahun. Pandai fikir. Sama dengan 18,000. Nampak tak? Senang kan? Betul tak? Senang kan? N 6. Tolak 1 ni bawah macam ni. Banyak yang buat ke atas pula. Aduh, wassalam. Korang betul-betul sikit. Kalau tak ingat, rujuk rumus kat depan tu. Rumus dah bagi, tak nak rujuk action. Okey. Bukan tak nak rujuk cikgu. Tak tahu. Itu je jawapan korang. Macam bila nak tak tahu? Sekarang ni belajar sampai tahu. Okey, dah. So, settle lah ni. Okey, gunalah kalkulator. Itu yang korang suka kan? So, awak akan dapat, berapa dapat? 1, 2, 2, 4, 3, 4.43. Okey, jadi soalan dia nak apa? Terdekat. Okey, kalau tak terdekat, bolehlah awak tulis 43 sen ni tapi kalau dia kata terdekat tu, dah abaikan sen tu. 1, 2, 2, 4, 3, 4. Selesai. Okey. Kalau rajin juga RM lah. Kan tu paling cantik lah. So senang kan? Susah ke Janjang? Senang. Bila kita tahu dia adalah apa. Then jalan lah. Okey. Senang. Ada juga yang buat cara pola maknanya dikira satu-satu ni. Boleh. Macam yang saya buat tadi tu, yang 105/100 tu, dia dapat disenaraikan panjang-panjang. Suka hati orang lah. Boleh. Dia macam pola. Boleh. Tak ada masalah. Okey. So selesai bahagian A. Okey, untuk kertas 2.